A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW. Masih banyak diucapkan kepada Tuan Pengurusi acara, Pengurusi Tuan Haji Mak Yazid bin Yatim, Pengetua Sekolah Kebangsaan Datuk Nur Said. Begitu juga bahagia Datuk Haji Ihsan bin Osman yang dipertua PBG SMK Datuk Nur Said, Yang Mati Syekh Ahmad Ghazali bin alias Perangkanan Pentadbiran, Tuan Mansur Ridha bin Tuan Muhammad Perangkanan Haliwan Murid, Syekh Tabiatun Adawiyah binti Muhammad Yasin Perangkanan Corporate Club, Tuan Haji Hafizah binti Abdul Ghaffar Perangkanan Kata 6, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran Kebit Kedam Ketua Bidang, rakan-rakan guru-guru, dan itu juga tidak dilupakan adik-adik yang dikasih sekalian. Bakat orang berjalan-jalan di atas titi, di ujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon sampai kat saya. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dilentangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Alangkan tempat jatuh lagi dikenal. Ini kan pula sekolah menengah kebangsaan Datuk Nur Said. Sebab 20 tahun yang lalu saya pernah datang kemari sebagai fasilitator daripada UiTM untuk menjaga pelajar-pelajar di sini, memberikan, saya jadi fasilitator untuk memberi motivasi 20 tahun yang lalu. Tetapi hari ini saya dipanggil untuk jadi penceramah. Saya ucap terima kasih atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Dan tajuknya pula bukan kaleng-kaleng. Tajuknya adalah kemenjadian murid sasiah terpuji. Maknanya ada beza antara orang dengan menjadi orang. Bila sebut kemenjadian, tak tahulah kau nak jadi apa. Tak tahulah nak jadi apa. Bila tengok guru-guru kat belakang tu, birat muka masing-masing. Sebab tak payahlah kau pandang. Kau yang kita tengok cikgu tu, apa yang kau pandang lah sini. Maksudnya birat muka cikgu ni, pondek dah hari-hari mengajar. Kau dogi. Kau tak nak belajar pun gila kan senang. Tak payah nyusahkan orang. Cikgu nak cakap macam tu kalau boleh, tapi dia tak boleh sebab aku cakap. Cikgu dah tak cukup masa, kesian cikgu-cikgu ni. Saya tu sebabnya saya dulu pernah jadi guru. Lepas saya habis daripada belajar sampai SPM, saya kerja kilang sekejap. Lepas tu saya jadi cikgu ganti pada cikgu yang mengandung tu bersalin. Ganti dalam 2 minggu cikgu Rahana. Lepas tu saya ganti cikgu Kalemani dekat sekolah menengah Bukit Mewah tu. Saya ganti dia khusus kenaikan pangkat 3 minggu dia khusus. Saya ganti. Lepas tu saya naik pangkat jadi GSTT Guru Sandaran Tak Terlatih sebab SPM gaji 494 5 sen. Saya mengajar di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Pei Hua Seremban. Dan lepas tu tak sampai 9 bulan saya berhenti, saya tak boleh jadi cikgu. Kenapa saya tak boleh jadi cikgu? Mati kau pekerjaan. Sebab saya tak bersabar macam guru-guru yang ada kat belakang sana. Nampak sabar sambil dengar ceramah nada kertas. Sian kan? Kalaulah saya jadi menteri pelajaran dah lama saya naikkan saya wujud dalam kritikal untuk guru. Kesian. Daripada mula-mula perubahan sekolah sampai sekarang dia mengakap. Yang seorang tu daripada sekarang dia ada pesan pantun dia. Kan? Macam tu. Tapi itulah sekejap masa berlalu tu sebab saya kata saya tak boleh jadi cikgu. Sebab tanyalah pada guru-guru yang bertahan menjadi pendidik sampai sekarang. Jadi
pesanan yang pertama kalau adik-adik nak menjadi murid-murid pelajar yang berjaya, dengar cakap cikgu. Dengar cakap cikgu, apa yang cikgu suruh buat, cikgu cakap jangan buat, jangan kau buat. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Apa yang cikgu suruh tu buat, cikgu kata jangan-janganlah buat, adalah sebab cikgu larang. Cikgu marah tu sebab cikgu sayang. Dan setiap kali pelajar-pelajar berjaya, setiap kali pelajar tu berjaya dapat kecemerlangan, contohnya SPM, seorang tu dapat straight A ataupun dapat result beberapa A yang menyebabkan jadi pelajar cemerlang, gaji tersebut, gaji cikgu tersebut naik RM100 setiap seorang. Betul tak? Tak betul. Gaji cikgu tak naik masalahnya. Hebat-hebat korang berjaya belajar keluar, cikgu tetap di sini. Tahun depan tu ngadap lagi lah, budak ni pula masuk lah. Nampak ya gaji, nampak ya cikgu ni di umur balik kerajaan baru ni tambah cuti 15 hari. Nama je cuti, baru je masuk cuti. Jangan lupa mesyuarat kelab staff. Pada waktu belajar cikgu jangan lupa datang, kita nak pilih rasa. Kesian cikgu ni, kesian. Kadang makan pun tak sempat. Betul, kesian cikgu. Saya cakap paling senang, sering tengoklah berapa banyak bekas pelajar, berapa banyak bekas pelajar yang masuk balik ikut pintu pagar sekolah ni, masuk balik jumpa cikgu cakap terima kasih sebab dia dah berjaya. Berapa ramai? Boleh kira dengan jari. Silsilat yang masuk tu sejak sebab CJ tertinggal. Minta pengetua sahkan dia pernah belajar kat sekolah. Hari ni cikgu tetap mengajar. Cikgu bising-bising pun bukannya cikgu dapat apa. Cikgu dah lah payah nak claim. Tu belum cerita dia kena marah dengan kerani sekolah sebab apa dia sentuh state. Kerani tu lebih besar daripada cikgu. Bukan sekolah ni lah, sekolah lain. Wahal cikgu-cikgu tu semua DG 44, DG 48. Rosak sentuh state tu. Grade 27, marah grade 44, 48. Sebab yang 27 tu baik dengan ketua. Bukan sekolah ni, sekolah lain. Tak, sebenarnya yang saya cakap ni kan, masuk kat pelajar, tengok cikgu ni kadang dia putus state, dia pergi kat luar guna duit sendiri, putus state, punya susah. Zaman dulu, tanyalah Cikgu Yazid dulu pakai Colgate tau. Tu, yang tu, stencil bubuh yang hitam tu, saya sempat buat tu dulu. Apa nama tu? Itulah punya. Iya. Sekarang untuk set kat luar bukan murah. Untuk set, untuk satu kelas 30 orang, 35 orang, 40 orang, kemudian bagi dekat korang dengan harapan kau buat sebab ni bukan untuk dia, untuk korang. Lepas tu cikgu mana yang latihan saya bagi semalam? Saya tak ingat cikgu letak mana. Koma cikgu tu kena lepas tu. Cikgu marah sebab cikgu sayang. 3 dialog yang paling popular cikgu sebut kat korang kan. Dialog yang pertama, apa nak jadi minggu on ni? Dialog yang kedua cikgu selalu sebut, you all sedar tak periksa berapa hari lagi? Dan ayat yang paling popular cikgu selalu sebut, you all tahu tak zaman saya dulu tak ada zaman. Tapi mak kita kat rumah tiga-tiga pakai apa nak dengan kau ni periksa berapa hari lagi, zaman mak dulu tiga-tiga pakai. Tapi semua itu sebab nak bagi kita berjaya. Itu sebab saya pagi tadi saya ceramah di sekolah menengah kebangsaan Bukit Katil. Sekarang kat saya tetangga kat Kementerian Dalam Negeri di Aigroup. Malam kan di Kerubuk. Hari ini memang hari untuk Melaka. Alhamdulillah. Tapi belum dapat asam pedas misalkan. Saja je minum. Manalah tahu kan. Dapat ceramah. Sempat order dia. Tak contoh. Kalau nampak pengetua kau tu mana ya? Tak ada lagu kau ya. Kalau boleh.
Jadi bila sebut kemenjadian, saya sebut tadi tentang dengar pesan cikgu. Dengar pesan guru. Bukan senang nak mendidik kita. Dan cikgu itu sebabnya Dr. Usman Awang kata, seorang doktor, lawyer, engineer, juruterbang, pilot kan, semuanya bermula dengan seorang guru biasa. Jadi cikgu ni mengajar bukannya dapat apa pun, dia dapat kegembiraan, kepuasan mengajar dan mengharapkan dia orang belajar. Itu saja. Datang sekolah ni kena jujur. Tak tahu cakap tak tahu. Janganlah mengatakan dia cakap tahu. Ini masalah bila cikgu tanya, cikgu pun tak tahu kau tahu ke tidak. Kelas, ada apa masalah? Koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Yang seorang pula, kelas ada persoalan, pada orang lain. Seolah-olah soalan tak terjua. Yang seorang kelas ada persoalan, Nabi. Hanya jujur. Kalau kita tengok, kejujuran ni penting. Tak faham, angkat tangan. Masalahnya kadang-kadang bila jujur angkat tangan nak tanya soalan, kena bahan dengan kau. Kalau ada soalan yang saya ada satu tanya soalan siut. Salah. Ubah rangai ni. Bila kawan-kawan tanya mungkin soalan yang ditanyakan tu sama dengan apa yang kita tak faham. Dalam belajar jujur. Kedua, amanah. Apa yang mak ayah pesan datang sekolah. Berapa ramai mak ayah pesan kau pergi sekolah, kau yang belajar, apa buat, apa kacau, siapa yang nak kacau, apa kacau. Ayah tak kisah kau nak jadi orang ke tidak. Tak kisah. Kau pergi sekolah, kau main-main, kau bodoh pun tak kisah. Ada tak ayah? Ada tak? Ayah suruh apa? Belajar. Mak cakap kau pergi sana cek menantu untuk mak. Ada tak ada? Mak suruh belajar. Yang kau cinta bahal. Tak payah. Tak ada kena-mena. Pergi belajar. Belum sampai masanya lagi nak bercinta. Cikgu-cikgu dekat belakang tu sebab apa mukanya birat saya kata tadi. Tanya dia orang komitmen bulanan dia berapa. Setiap seorang tak kurang 10 ke 15 ribu bayar bulan-bulan. Bayar kereta, berapa biji kereta, rumah lagi, dengan bayar orang gaji lagi, ada yang ada orang gaji. Kemudian bayar pengasuh anak lagi, duit minyak lagi. Iya, tapi macam mana dia orang boleh manage bayar tu semua? Sebab belajar. Kena belajar, kena tuntut ilmu. Tapi bila tuntut ilmu ni pula, masalahnya ramai di kalangan kita nak main tak cukup masa. Daripada mula datang kelas main, dalam kelas main, balikkan main, petang main, sebenarnya mesti bila nak belajar. Akhirnya kita akan menyesal kemudian hari. Sebab kata orang, cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biar buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Maka kata Sayyidina Ali, makin banyak harta, sikit atau banyak harta, kita kena jaga harta. Tapi ilmu, lagi banyak ilmu akan jaga kita. Kalau harta, kan, makin kita belanjakan makin kehabisan. Tapi ilmu, makin kita belajar, makin banyak benda yang kita tak tahu. Kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Belajar. Saya pun bahasa Melayu ni tak ada bantun juga kan. Atau ambil bantun juga. Tak adalah. Tapi itu tentang ilmu ni memang kena jaga. Tanyalah guru-guru, tanyalah IJK, PIBG yang ada kat depan ni, ayah anda bonda ni, Sultan. Dulu tak ada ceramah motivasi. Ceramah motivasi datang, belajar rajin-rajin, fokus. Kerana kita boleh berjaya. Yakin. Mana ada ceramah motivasi tu? Ngarut tak ada dulu. Dulu penceramah motivator tetap ada. Motivator tetap kita ke rumah mak kita. Mak tu lah yang ceramah motivasi yang ada. Ayat yang senang, kau nak belajar, tak nak belajar sudah. Itu satu. Ayat yang kedua, kau nak jadi orang, kau belajar. Kalau nak jadi orang, kau belajar. Menyebabkan kita terfikir, sebenarnya aku bukan orang. Rupa-rupanya ada beza antara manusia dengan menjadi manusia. Rupanya Nabi sebut khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain.
Jangan kita jadi orang yang ada otak menambah, tak ada otak mengurang. Kan? Ibarat melukut di tepi gantang, orang tak jemput kita pun tak datang. Kalau ada orang datang sekolah pun tak menureh, menyusahkan orang dari pagi pegang otak, menyakitkan mata. Sampaikan cikgu cakap, kenapa lah budak ni ada lebih ke sini? Aduh, tension. Dan benda ni berlaku di banyak sekolah, kecuali sekolah menengah Datuk Nur Syed, sebab semua budak ni baik-baik. Agama kau tepuk tangan aku sindir kau faham? Mana buktikanlah kita nak jadi pelajar yang baik. Pelajar yang baik, pelajar yang mendengar kata, jaga adab. Saya sampai ke hari ini masih lagi call guru-guru saya, pensyarah-pensyarah saya. Dalam perjalanan pergi ceramah tu call. Seorang-seorang saya call. Mana yang saya ada nombor kontak saya akan call, tanya khabar. Hargai, appreciate guru yang menjadikan saya hari. Kita ni dalam Alur Gajah ni ramai yang mungkin orang yang sekata kategori sederhana. Saya tak tahu ya ke tak. Saya rasa jatuh kategori sederhana dan susah. Saya rasa mungkin ada lah perubahan sikit pun. Tapi sekarang ni banyak yang miskin ni bukan kata miskin tak ada duit. Sekarang ni kemiskinan ni dah jadi kemiskinan bandar, kemiskinan relatif, disebabkan oleh kos sara hidup yang tinggi, disebabkan oleh pembangunan di sekeliling, menyebabkan kita mungkin agak tertinggal. Tetapi itu bukan alasan untuk berjaya. Nak kata aku tak boleh berjaya lah, aku keluarga kau susah, aku besok keluar aku tak jadi apa lah. Jangan macam tu. Saya dulu lahir dengan keluarga yang miskin. Mak saya buat kuih, ayah saya dulu kerja kilang Dunlop Pillow. Lepas tu kena berhenti sebab kilang tu kena berhenti kerja. Tolong mak saya meniaga. Saya pukul 5 pagi dah kena bangun. Tolong mak kita ke karipap, lap daun pisang, bungkus nasi lemak, kan, bulat-bulatkan kuih lopis, kan, potong-potong kuih lapis, golek-golekkan kuih donat tu biar melekat gulanya. Dekat depan kipas pukul 5 pagi. Ayat saya masa tu cakap kat diri saya cakap apa? Kenapa aku lahir dan keluarga? Tu ayat yang saya cakap. Kenapa aku lahir dan keluarga ni? Malam tadi, kebetulan wallahi, ayat tu lah saya sebut dekat depan adik-beradik saya di rumah mak saya malam tu. Dan bila sebut tu, adik-beradik saya sama lah balok. Kita orang pun fikir macam tu. Masa kita orang kena tu, tempat saya adik saya nombor 2 pula kena. Baru-baru adik nombor 3 pula kena. Lepas tu nombor 4, nombor 5 tu kembar, dua-dua kena. Okay, kenapa aku kena ni? Lepas tu nanti balik sekolah jangan lupa singgah kedai gemuk tu tolong beli ni. Beli tepung berapa kilo beli. Kenapa aku balik sekolah kena beli benda ni semua? Budak-budak lain beli coki-coki. Budak lain beli cekedis. Budak lain beli ni, aku beli tepung. Singgah kat pasar beli daun pisang. Kadang-kadang naik motor arwah abah tu pergi cari kat jalan Pik Kutus sama tu, cari daun pisang yang kat hutan tu, ambil, potong siap-siap, lap, buang habuk putih tu. Kenapa aku lahir dalam keluarga? Kenapa? Budak lain tidur kot, bangun tengah tunggu, siap tunggu naik bas sekolah. Bulan puasa paling tak suka dia. Kenapa bulan puasa tak suka? Bukan tak suka puasa, kena balik sekolah, terus tukar baju, kena tolong mak meniaga. Dah penat puasa, orang lain boleh tidur, kena tolong mak meniaga. Hari-hari dah. Dulu pasal Ramadan bukan macam sekarang ada multi tank kemah besar macam ni. Dulu pakai payung pasal nani tu, sekali hujan botak dulu donat. Lepas tu hari-hari doa, ya Allah cepatlah habis, ya Allah kuih ni, Allah cepatlah habis kuih ni, aku nak buka puasa kat rumah. Tak ada sehari pun dapat buka puasa kat rumah. Puasa kat tapak, buka puasa dekat tapak bazar mak. Susah hidup aku ni, Allah susahnya. Kenapa mak aku susah hidup aku macam ni, Allah? Kenapa hidup aku macam ni? Saya cakap, tapi rupa-rupanya pun saya faham. Disiplin tu menyebabkan kami 5 beradik faham apa nikmat senang. Rupa-rupanya dalam pada tu mak suruh juga pergi tarawih, mak suruh juga belajar. Aku yang tak faham tu, aku dapat nombor 8 dalam kelas kena watan. Kenapa? Nombor 8 daripada 35 orang kena watan. Kenapa? Budak tu nombor 30, bodoh gila, mak ayah kena watan pun. Tak, saya cakap
Saya ada kena hutan. Macam nak cakap, mak aku tu ayah dia nombor 26, Alhamdulillah. Apa? Kenapa rumah aku macam ni? Akhirnya dapat masuk sekolah. Masuk sekolah menengah agama Persekutuan Labu. Duduk asrama baru tahu arti rindu. Nak tolong mak, rindu nak tengok mak hari-hari, rindu nak tengok mak ayah kat rumah, rindu nak tengok adik-adik. Wah, adik kat rumah harus tengok. Masa lagi adik je kan, asyik kenakan adik je, bergaduh je kan. Tapi bila dah duduk asrama baru tahu. Masuk sekolah menengah, masuk sekolah apa? Bila masuk universiti lagi faham. Bila dah jauh, apa erti tanggungjawab. Itu nak beritahu sebenarnya ilmu ni lah. Alhamdulillah hari ni kan saya jadilah, saya sudah bergerak. Lepas saya habis diploma in public admin, belajar di UiTM di London lalu Gajah Melaka. Lendu. Saya ambil ijazah sarjana muda undang-undang di UiTM di Shah Alam. Belum pun habis paper final saya dah ditawarkan kerja jadi timbalan pengarah di Seremban. Kemudian saya naik pangkat, di offer pula naik jadi pengarah di Nilai. Kemudian saya merupakan legal advisor di Negeri Sembilan. Dan akhirnya saya pencen. Sebab bila dah terlampau banyak sangat ceramah, saya tak tahu mana satu part time. Jadi saya kena pilih. Adik saya yang kedua tu Alhamdulillah dapat jadi businessman kan. Yang nombor 3, terima kasih cikgu, dapat air. Allah siap buang. Allah Akbar. Kosong ni. Kalau dah saya. Terima kasih. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Itulah dia. Adik-beradik Alhamdulillah. Tapi yang paling kami kesalkan adik-beradik, waktu saya final year di UiTM, arwah abah saya menghembuskan nafas yang terakhir. Arwah abah tak sempat tengok kami adik-beradik semua lepas berjaya dalam hidup masing-masing, mudah-mudahan. Itu sebab adik-adik mana yang tak ada ayah, mana tak ada mak, tapi mana yang ada mak atau ayah, bahagiakan mereka selagi boleh. Belajar adik-adik. Kakak Nik Nur Amalina di Kelantan, dia dapat dulu 20 Nik Numadiha, Nik Numadiha, dia dapat berapa? Dia dapat 21A, 20A1, 1A2. Saya dah jumpa dia berdepan, saya nampak dia tak ada kepala otak dia terkeluar kena pegang, tak ada. Ya Allah, penat dia pegang otak yang satu ni, patutlah dapat 1A. Lepas keluar otak pun tolong dia. Tak ada, dia sama macam kita, malahan lebih kurang lagi daripada kita. TV tak ada siaran yang banyak. Aerial tu kena alih-alih. Dia nampak adik dia main dia tengok TV, dia cabutkan aerial tu. Bukannya macam sekarang boleh tengok berpuluh-puluh channel. Dan bila dia berjaya dalam result dia bagus, orang tanya apa perasaan dia, dia kata semua daripada Allah. Allah izinkan saya berjaya, dia kata macam tu. Tak ada pun belagak dia kata, Allah saya hasil usaha daripada saya baca. Orang yang baik. Itu sebab adik-adik kena belajar. Ada pelajar-pelajar cakap dengan guru-guru, saya tak nak belajar lah cikgu, saya nak jadi YouTuber. Ada tak pernah cikgu dengar aku? Saya tak nak belajar, saya nak jadi YouTuber. Jadi YouTuber kalau bodoh melantung-lantung buat apa? Tak, saya kat tu dengar ni. Berapa ramai orang kat luar sana sanggup menjual maruah diri, berjoget tanpa arah, tunjuk kat satu dunia sebab konten tak apa-apa, dan kemudian kaya dengan itu. Buat apa? Dan saya beritahu zaman tu akan berlalu. Maksud saya zaman apa? Contoh, tanya cikgu. Dulu-dulu ada MIRC, chat mamak kampung ada. Masuk chatting, masuk cyber cafe, RM15 sejam dulu. Lepas tu RM10 sejam. Lepas tu RM12 sejam. Lepas tu ada RM7 sejam. Kemudian RM5 sejam. Sekarang sejam RM1 sahaja. Itu pun jam yang pertama percuma. Siap macam tu. Makin lama makin tak ada orang pergi ke cyber cafe. Kalau ada pun sebab main game. Ya. Kemudian kita ada Friendster. Friendster habis dah. Tak ada dah. Zaman tu lalu. Lepas Friendster tiba ada BlackBerry Messenger, BBM. Tekan 2-3 huruf, pap jadi bunga. Tekan dia semua good. Sekarang tak payah. Dah ada WhatsApp, dah boleh icon, ada gambar Samsung debat blok. Tiba-tiba dia macam tu. Pandai betul dengan edit gambar. Tiba-tiba ada Instagram, canggih lah. Facebook,
Kita ingat habis lah, canggih lah tu. Tak ada lagi TikTok pula. Dengarkanlah. Cukup lagi 2 situ. Betul. YouTube ni pun baru trending waktu bila? Waktu PKP tu. Tiba-tiba kita dengar Pak Fitra nama dia. Dia masak untuk bagi gelandangan bagi orang susah. Popular di YouTube. Tapi tak ada jaminannya YouTube-nya akan berakhir. Maka saya Syamsul Debat, seorang penceramah. Saya juga konsultan. Saya juga jadi penasihat runding cara untuk keluarga. Saya juga merupakan penceramah motivasi. Tapi dalam masa yang sama saya juga adalah YouTuber. Maksud saya, adik-adik jadilah YouTuber dalam masa yang sama you all seorang engineer. Jadi YouTuber dalam masa yang sama you all adalah doktor. Jadilah YouTuber dalam masa yang sama you all adalah merupakan seorang ahli korporat, tokoh korporat. Itu yang kita nak. 20 tahun lagi. Siapa namanya? Siapa? Aziz sebelah kau diam. Apa penyakit kau? Bila aku tanya orang lain, kau yang jawab. Aku tanya apa masalah kau. Tak, aku tanya ni, kenapa kau menunduk belakang orang? Kenapa aku takut? Itu perangai kau masalahnya. Kalau orang tanya kau, orang lain jawab, itu pun penyakit juga. Kau faham? Sekarang tak tanya kau. Faham? Tahu tak boleh. Selalu macam tu. Cikgu tanya kau, aku tak nak cakap. Bila cikgu cakap dengan orang lain, kau berbunyi. Apa masalah? Kau kongsi buah pinggang. Adab jaga. Faham? Tanya je. Nak bagi suasana lain sikit. Siapa nama dia? Dani dengan Aziz kan? 20 tahun lagi. Berapa umur dah ni? 20 tahun lagi. Oh, dah berapa betul-betul. Enggak mau susah-susah ni. Apa masalah kau tahu umur apa? Ha? 16 ke 20 apa? Tidak mana? Mana cikgu tadi? Sebelah tu Aziz. Sama juga. Oh, sama tahun. Dia 20 tahun lagi, ni contoh. Tak semestinya diorang ni, contoh 20 tahun lagi tersempat kat pasar malam Balai Gajah. Wih, dah ni, ya Allah, lama tak jumpa kau. Kau buat apa sana ni? Aku Alhamdulillah, aku sekarang doktor pakar kat KPJ. Oh, iya ke? Kau sekarang buat apa sih? Tak apalah. Lagi-lagi kita jumpa apa dah ni. Okey, soalan dia kenapa jadi macam tu? Tapi saya doakan Aziz dari dulu jadi saya doakan. Tapi apa maksud cerita tu tadi? Tanyalah cikgu-cikgu bila buat majlis reunion, buat majlis perjumpaan semua pelajar sekolah, ada ramai yang tak datang. Kenapa? Tak menjadi dalam hidup. Kemenjadian tu tak ada. Malu nak datang tunjuk muka. Nanti orang tanya aku nak cakap aku buat apa. Ada seorang kawan saya cerita, saya selalu buat cerita. Dia keluar daripada sekolah Semak Labu, kemudian dia kerja kilang daripada dia kerja lepas dia sekolah dia keluar daripada form 3, dia keluar masuk sekolah biasa, kemudian keluar dia tak boleh sambung belajar, dia kerja kilang. Kerja kilang dulu mewah. Kalau ingat tahun 1980-an mewah. Kalau kerja tu base, kilang tu base pada Korea, dia tak tahu dapat pergi training dekat Korea. Kalau kilang pada Jepun, pergi Jepun, pergi Switzerland, pergi luar negara, pergi kilang. Tapi disebabkan ekonomi meleset, banyak kilang-kilang ditutup. Kalau ada pun ramai pekerja kilang tu tak dapat income seperti sebelum ini. Dan banyak overtime bayar dengan cuti sebab tak bayar dengan duit. Dan akhirnya dia balik ke kampung, dia kerja kampung. Itulah cerita dia tadi. Setelah 20 tahun lebih, saya turun daripada pentas syamah, saya jumpa dia, saya nampak dia, dan saya sebut nama dia sebab saya ingat nama dia. Bila saya panggil dia, dia terkejut. Kau ingat aku lagi? Ingatlah, member. Kita sekelas kot. Lepas tu, ya Allah, kau ingat aku lagi. Dia menangis, dia peluk saya. Dan sambil dia peluk saya, dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak? Samsul buat kawan ayah. Dia cakap dengan anak. Anak dia tak percaya dia kawan dengan Samsul Bat. Melihatkan fizikal ayah dia dengan bajunya, dengan lusuh seluar tracksuit berlubang-lubang.
kerja kampung, susah hidup. Wahal dulu ayahnya dulu sekolah bagus. Saya cakap, Dek, pakcik ni, Pakcik Samsul Ban, kawan baik ni dengan ayah. Betul. Kita dulu satu tim bola. Dia pernah dulu berlaga dengan striker di Sembilan dulu. Berjahit kepala dia bawa ke hospital. Dia cakap, ya Allah, aku pernah lupa situ. Ayah, dia pesan kat saya, bila kau pergi ceramah kat college, dekat universiti, kau ceramah kat sekolah, pesan kat dia orang, belajar, jangan jadi macam aku. Benda ni kau tak rasa sekarang. Sekarang kau boleh percaya lah dia budak perempuan, BFF, best friend forever. Kononnya kau akan janji best friend. Tak, sampai satu tahap kau akan sedih. Tanya cikgu berapa ramai best friend forever dia dulu kan? Berapa ramai yang masih ada lagi? Paling tidak pun grup WhatsApp dia. Tak ada dah. Sebab masing-masing dah ada kehidupan masing-masing. Kau dapat result fail, tak ada siapa nak teman kau menangis. Paling lama pun 5 minit ni. Fail, kan kau. Betul, ni cakap betul. Itu sebab daripada sekarang, sesal dahulu pendapatan. Belajar. Cikgu pesan, dengar. Cikgu suruh buat. Cikgu tu jangan buat. Datang dari Padang Kelari, singgah sekejap kat Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang melarang? Apa cikgu suruh buat? Lagi satu lagi, jangan sibuk-sibuk nak main sampai tak ada masa semua main aja. Ada masa belajar, ada masa main, ada masa tidur. Sampai masa nanti kau keluar dari sekolah, kau dah ada kerja, kau nak main, kau main lah futsal tu, ambil cuti sehari. Kau main bola perpani sampai tembus tiang tu. Bukan gol tu, tembus tiang tu tembus. Nak tengok TV, kau tengok TV, kau masuk dalam TV tu, keluar balik, kau tengok kau puas. Saya dah berjaya capai impian saya boleh beli apa saya nak. Betul, bukan cakap kata kaya sangat. Saya dah ada bilik saya untuk main PS5. Ya, betul. Saya boleh siap speaker, TV besar, kan? Siap dengan saya susun rak dia apa, dengan suasana tu, dengan aircon, dengan bilik khas. Sampai hari ni tak sempat main. Macam lama pula ini. Tapi makna nak beritahu, bukannya kita tak boleh capai benda tu boleh capai, tapi belajar dulu. Kawan-kawan ada lepak boleh. Lepas malam ni aku habis ceramah kat Kubur malam ni, boleh lepak pukul 10 apa tu baru. Boleh lepak lah. Tapi kalau hari ni kau main-main, akan datang besok kau tak boleh lepak dah. Tak boleh, aku kena kerja. Kau tidak dapur tak berasak. Kau tidak macam mana aku nak tanggung anak aku, isteri aku macam mana. Mohonlah, hidup ni biar bermaruah. Bawa bakul berisi limau, sangat payah nak jinjing. Biar mati di bahan harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah hidup. Kalau mati kena bahan harimau, steady lah. Macam mana mati tu kena bahan harimau? Dia besar ke bawah? Besar tu. Steady dia tu. Memang dia biru lah Yang seorang lah, dia mati je. Dia gigit anjing, lumpur-lumpur lah, semua mati dah. Sesuaikan diri dengan keadaan. Di kandang kambing kita, di kandang limau kita mengucap. Kau ingat limau tak kenal kau siapa? Mau bilang kepada kau. Iya, itu sebab saya katakan satu benda yang sekarang nak buat apa pun boleh. Saya nak cuti, mak saya Alhamdulillah. Sebab kalau abah dah tak ada, tinggal mak. Kami cakap adik-adik, mak nak biar mak cakap. Mak nak pergi cuti, banyak negara mak saya pergi dah. Kamboja dia dah pernah pergi, Thailand dia pernah pergi, Arab Saudi pernah pergi, Australia dia pernah pergi. Dia lagi banyak pergi daripada anak-anak. Kita orang Melayu, mari support mak pergi, bahagiakan mak kita. Iya, mak kita ni satu momen saya cakap, tanya cikgu, momen yang paling bahagia sekali dalam kita belajar ni, momen paling bahagia bila kat universiti kau naik atas pentas untuk ambil scroll ijazah tu. Naik atas pentas macam ni naik. Kemudian dalam kau naik kau nampak mak ayah kau kat bawah. Dia menambai. Masa tu nampak, ya Allah, ini rupanya yang mak aku bisingkan dulu. Bukan dia minta. Jangan lupa gaji, balik. Dia bahagiakan mak ayah kita.
Itu sebabnya saya suruh belajar dan belajar. Itu sebab tajuk ini kemenjadian. Saya suka tajuk, tapi adab dengan jaga. Itu sebab Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Maksudnya kalau ilmu banyak, ilmu tinggi tapi adab tak jaga, macam mana? Jangan sakitkan hati guru. Walaupun guru kamu itu bukan Melayu, walaupun guru itu berbangsa Cina, India dan sebagainya, kamu wajib hormat dan jaga hati mereka sebagai pendidik. Jangan disakitkan hati mereka. Ini hari guru barulah lagu ini ditujukan khas buat guru yang tersayang. Cikgu disiplin paling kurang 4 rumah. Cikgu bukan untuk dihargai semasa hari guru saja. Appreciate cikgu, apa yang cikgu buat kita appreciate. Cikgu ni berkorban banyak untuk you all. Sebab kan penat mengajar korang sampai ke petang, balik pun kena siapkan lagi rancangan mengajar dia. Kemudian sampai malam nak pula dia guru yang ada jawatan kebit kedam, guru kanan mata pelajaran. Kebit kedam, ketulidan. Sampai kat rumah dah penat, dia orang tak sempat pun mengajar anak sendiri. Tahu? Itu sebab jangan susahkan hati mereka. Jaga adab. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, pagah dan bersantun. Jadilah anak-anak yang baik, jadilah pelajar yang baik. Tak faham tanya, ya? Tak faham tanya. Itu sebabnya nak berjaya dalam hidup, 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Kena belajar. Kedua, kena ada komitmen. Ada kelas, datang. Sekolah, jangan ponten. Yang paling pelik hari ni, guru-guru dengan PMBG terpaksalah buat lawatan mesra. Lawatan muhibah nak tengok siapa yang tak datang. Kenapa budak ni dah lama tak datang? Dah nazak ke dah meninggal mati ke budak ni? Dah rupa-rupanya memang dah ditidurkan. Dah berapa hari tak bangun. Kan? Oksigen tak cukup dalam kepala otak. Faham? Pemalas. Yang ustazah sekolah ni pula baik. Dapat mesej, maaf ya, si apa ni tak dapat datang kerana dia tak sihat, doktor bagi dia cuti. Ialah semoga dia kembali sembuh. Ustazah, semoga kembali sembuh. Saya doakan semoga Allah merahmati. Rupanya hantar mesej tu dia sendiri, bukan bapak dia. Berlaku hari ni. Bukan saya tak tahu perangai budak sekarang. Dia pula yang WhatsApp kat cikgu. Jangan buat perangai macam tu. Belajar rajin-rajin. Walaupun sikit kita tak tahu kesan ni. Ramai pelajar-pelajar yang menyesal bila ambil result SPM. Sebab apa? Ya Allah, sikit je lagi. Ya Allah, kenapa aku tak belajar sikit lagi? Aku dah boleh dapat A subjek ni. Tak sangka pula dapat B. Menyesal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak guna. Itu sebab kena belajar betul-betul. Semalam ibarat cek tendam, tak ada nilai, lupakan saja. Semalam kita fail, lupakan. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak, jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baik. Belajar lagi aja. Tak ada siapa yang nak menentukan. Masa ke hospital, masa kita dilahirkan, doktor tak ada cakap, okey, yang ni bodoh betul, tapi oh, yang ni saya rasa tak ada harapan dalam hidup. Tak ada. Tolong asingkan bilik wang. Oh, yang ni boleh, yang ni yang saya rasa SPM boleh dapat CA, boleh. Yang ni rasa ya Allah, ya Allah, ni kenapa ni? Dia ni orang ke tidak ni? Semua orang ada peluang yang sama. Belajar. Itu sebab ada satu kata-kata ahli falsafah, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau dia jatuh, dia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Namun jangan digantungkan cita-citamu itu di atas busur. Kerana kalau dia jatuh, dia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busur dengan laut, dah ada cakap macam tu, aku ulang je lah. Maksudnya, letak target tinggi. Lepas ni sambung belajar lagi. Habis SPM, ambil pula diploma, ambil degree, sambung master, buat PhD. Kerja.
kerja yang bagus-bagus. Iya. Belajar aja. Jangan kita cakap, jangan kita mengalah pada keadaan. Circumstances has no power over you. Your inner weather is always and forever at your command. Yang saya sebut tadi, pertama, prosesnya panjang. Kedua, kena ada komitmen, kena datang. Kelas, sekolah, kena datang. Yang ketiga, kena fokus. Datang yang main-main. Bila fokus, insyaAllah, concentrate. Tak faham, tanya. Bila fokus, kita akan tahu apa yang kita tak faham. Mesti akan ada soalan yang kita boleh tanya. Yang keempat, jaga peraturan. Kepatuhan pada peraturan dan undang-undang penting. Disiplin. Berapa ramai yang tak disiplin, akhirnya kena gantung sekolah, hilang 2 minggu. Nampak je 2 minggu, tapi 2 minggu tu dia hilang macam-macam. Bila balik, orang pandang dia semacam. So dia punya fokus pun dah lari. Dan akhirnya itu salah satu jadi punca kegagalan dia dalam pelajaran. Jaga disiplin. Dan yang kelima, perlunya apa disebut sebagai keberterusan. Konsistensi, istiqomah. Kena berterusan. Dalam semua perkara ni kita kena faham. Dalam belajar, semua ada peraturan di sini. Matematik, kena banyak buat latihan. Bahasa Inggeris, you kena practice. You kena try, baca selalu. We'll never learn English but we practice English. Kena cakap bahasa Inggeris. Di sekolah saya dulu, sekolah Semak Kelabu, setiap hari Rabu diwajibkan berbahasa Inggeris. Satu perkataan bukan Inggeris keluar dari mulut Pak Jas, denda 50 sen satu perkataan. So, apa yang berlaku di sekolah Semak Kelabu pada hari Rabu, senyap sunyi, tak ada siapa pun bercakap. Matematik kena buat latihan, tak ada pilihan. Sejarah, subjek yang paling penting untuk seorang nak jadi peguam, nak jadi lawyer, penting. Bahasa Inggeris kena bagus. Sejarah pun kena bagus. Mana cikgu sejarah? Wah, dah tunjuk dah cikgu belakang. Cikgu dah tunjuk. Subjek sejarah adalah subjek yang paling susah nak fokus. Paling lama fokus pada pelajar adalah 20 minit pertama. Masuk minit ke-21, pelajar dah mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Jadi, untuk mengelakkan keadaan demikian, para pelajar kena rajin angkat tangan, tanya soalan berkaitan dengan topik cikgu sedang ajar. Biar ada two-way communication. Matematik, tak tahulah nak cakap. Dulu matematik lain, sekarang lain. Tapi sekolah menengah okey lagi lah, sekolah rendah sekarang lebih mencabar. Dulu matematik senang, 300 campur 200 campur 100 tolak 500. Sila selesaikan dalam bentuk lazim. Dulu macam tu. Mesti ada tangan-tangan kan? Sekarang soalan matematik mencabar hubungan suami isteri. Bergaduh lumayan. Dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh pada lembu adalah kambing. Separuh kambing dan separuh lembu bercampur menjadi jumlah ayam. Itik pula 2 kali ganda ayam campur dengan separuh kambing. Astagfirullahaladzim. Maka soalan, berapa jumlah binatang yang bertelur? Benda kebat-kebat benda lah. Dulu tak ada pun kebat-kebat, okey je kerja. Jadi lawyer, jadi doktor, jadi engineer. Apa masalah nak menyusahkan cikgu sekali. Kan? Contoh lah. Tapi apa belajar? Ikut, buat latihan. Ya? Jadi, apa pun saya pesan tadi bab adab. Tolong jaga adab. Jangan sakitkan hati. Terutama mak ayah kita dan guru-guru kita. Guru-guru ni diamanahkan oleh ibu bapa untuk mengajar. Tapi jangan takutlah, jangan rasa galak, memang biasa. PIBG ni ibu lagi ramai daripada bapa. Kalau buat hari PIBG yang datang ramai ibu, bapa tak ramai. Itu sebab namanya PIBG, bukan PBIG. Bukan misalkan bapa, ibu dan guru, tapi ibu, bapa dan guru-guru. Ibu negeri, mana pernah dengar bapa negeri? Ibu hoti, mana dengar bapa hoti? Ibu kota, bapa kota lah. Ibu sawat, bapak sawat pun tak ada. Terperanjat, alamak, mana ada? Alapak, tak ada. Itulah kelebihan yang diberi kepada ibu. Ya, kelebihan kepada ibu. Kalau boleh nak buang bapa tu boleh. Bapak banyak tak datang. Kan kalau buang bapa dah tinggal pig dia pula. PIG. Apa hal pula? Kan? Itu letak je lah, jangan tak ada. Letak je lah. Tapi ayah kita tak ada sebab apa? Sebab komitmen kerja, cari rezeki. Berilah berita gembira kepada ayah kita dengan kejayaan kita di dalam akademi. Belajar. Walaupun sikit kita tak tahu manfaatnya kepada kita. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi hutan. Dan kenapa kita kena belajar?
Sebab kita tengok kat luar sana kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap indahan mati. Dan banyak sudah kita tengok kalau orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Kayu lurus buat titi, kena lanyak, kena bijak je. Itu sebab kita kena belajar. Berapa ramai orang yang ditipu di luar sana, ditipu duit, ditipu perniagaan, ditipu dalam kehidupan, salah satunya kerana tidak berilmu. Jadi adik-adik semua saya menyeru, belajar rajin-rajin, jaga adab. Jaga adab masing-masing. Hormat guru, hormat kepada yang memberi ilmu kepada kita. Hormatlah pada kedua ibu bapa kita. Sayangi guru-guru, sayangi kedua ibu bapa kita, insya-Allah hidup kita akan berkat. Boleh? Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu, sebab guru-guru lepas ni ada satu sesi khas dengan saya, iaitu sesi bergambar. Jadi mereka dah bermake up daripada pagi tadi, dah pastikan gambar yang terbaik dengan Samsul Debat. Tapi saya okey je, gambar tegak RM50, gambar RM120 kan, tak adalah dua. Jadi saya doakan mudah-mudahan yang ada di hadapan saya terang hatinya dalam menerima ilmu, mudah-mudahan terang hatinya dalam menghadapi segala ujian, diberikan segala kecerahan hati untuk menjawab soalan dengan baik, diberikan hati dan jiwa yang baik, menghormati guru-guru, menghormati pengetua, menghormati pegawai-pegawai sekolah, menghormati guru-guru, menyayangi kedua ibu bapa, dan menanam azam yang tinggi untuk membalas jasa kedua ibu bapa. Dan saya doakan mudah-mudahan ini semua menjadi pelajar yang cemerlang dalam apa juga bidang yang diceburi, baik di peringkat sekolah, di peringkat kolej, di peringkat universiti. Mudah-mudahan berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak mendengar doa-doa kami ini, siapa lagi lah yang akan mendengar doa kami ini? Sekiranya Engkau tidak memakbulkan permintaan kami ini, siapa lagi lah yang akan memakbulkan permintaan kami? Allahumma Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan itu sepandai-pandai tupai melompat, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak dicaci zaman. Tenang-tenang pergi laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mula menyebut, jasa baik pihak sekolah menyebut rasa nak tunjuk. Itu saja daripada saya. Lebih baik tidak akan ada kawasan tanah menggunakan itu untuk dalam proses dalam Malaysia biasa. Pokok sekali harus selesai. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.